إن الحبيب المصطفى. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini dalam sambungan baca kitab kita. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Ta'ala, dapat pandangan Allah Ta'ala senantiasa. Alhamdulillah, walaupun kita dalam suasana PKP, tetapi kita masih dapat belajar, masih dapat mentelaah kitab. Jangan nak tunggu semua dah clear, tuan-tuan sekalian. Tak tahu boleh clear ke tidak. Depan mata kita dah nampak perkaranya, daripada bahaya menjadi nampaknya lebih lagi meresahkan pula sekarang dengan berbagai-bagai, dengan angkanya semakin naik, dengan perkara ahli-ehwal vaksinnya, dengan perkara-perkara pergolakan di Timur Tengah sana, di Palestin sana, termasuk negara kita pula dah dipandang dengan pandangan sedemikian oleh pihak orang-orang yang jahat, ya. Maka kita semua serah kepada Allah Ta'ala. Pendek kata, apa yang Nabi Muhammad cakap pasti akan datang. Pasti akan datang. Kita hanya bersiap sedia. Tapi jangan bimbang. Walau ada bala, walau ada perang, walau rahmat Allah Ta'ala lebih banyak. Rahmat Allah Ta'ala lebih banyak. Bahkan rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaannya. Kalau proses orang-orang jahat sudah mula, bahkan proses kebaikan juga sudah mula bersama. Kalau fitnah Dajjal sudah mula, maka karamah Mahdi pun sudah mula. Karamah Mahdi pun sudah mula. Protection daripada Allah Ta'ala sudah mula. Rahmat Allah Ta'ala, perkara-perkara istimewa dari Allah Ta'ala pun sudah mula. Bahkan lebih dahulu lagi daripada perkara-perkara yang jahat ini. Hanya kita berada dalam pihak yang baik, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita senantiasa dalam golongan orang-orang baik, kita masukkan diri kita dalam golongan orang yang baik. Apa perkara berlaku pun, mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang siapkan makanan pula, Nabi dah bilang nanti lapar. Maka kita punya makanan ni lapar, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah, subhanallah. Itu kenyangkan. Nabi dah bilang makan. Kau nak siapkan makanan banyak-banyak, saya nak tengok. Boleh ke tidak? Haruslah. Kalau nak simpanlah. Cuma di situ ada bahaya besar. Nombor satu, kalau kau simpan makanan banyak-banyak, ada manfaatkah pada hari itu? Kita nak lihat. Dan tak ada bahayakah jika ada makanan banyak pada hari itu? Bahkan manfaatnya susah kita nak pandang, bahkan bahayanya banyak. Nombor satu, kau simpan makanan sampai 3 gudang sekalipun. Penuh makanan kau semua. Kau kunci semua sekalipun. Takdir Allah Ta'ala, kalau pada susah payah orang rompak makanan kau, setengah hari dah habis. Kau boleh ada manfaat makanan pada hari itu? Kau ada gudang makanan sekalipun, bom jatuh betul, Allah Ta'ala izin meledak betul-betul dekat kau punya gudang makanan. Ada manfaat pada hari itu? Tak ada manfaat. Baik, kalau kau ada makanan sekalipun, kau jangan lupa. Pada ketika itu, Nabi dah bilang umat Islam lapar. Dan Nabi sudah mengatakan, pada mereka mewah. Kok umat Islam lapar, mereka mewah, kok engkau pun mewah ya? Na'udzubillah, ada maknakah? Kalau engkau dalam ketika itu makanan kau banyak, canned food kau banyak, ada tuna, ada sardin, ada apa semua, tapi kau berada di pihak sana. Ketika itu yang nak diselamatkan iman lah, bukan makan lah. Yang nak diselamatkan iman, mati pun memang mati, berjuta-juta akan matilah. Yang nak diselamatkan iman, dia punya case itu adalah iman ataupun kufur. Iman ataupun kufur. Pegang iman ataupun terbalik. Mahdi ataupun Dajjal, iman ataupun kufur, bukan makan ataupun kenyang ataupun lapar, banyak duit ataupun tak ada duit, bukan itu ukurannya. Ukurannya tu iman, macam orang menghadap sakaratul maut lah. Kalau dah zaman Mahdi keluar tu macam sakaratul maut lah, sakaratul maut alam seluruhnya. Kalau Mahdi dah keluar, ibarat tasbih putus, semuanya tinggal putus satu aja datang. Kalau Mahdi sudah keluar, ibarat seluruh alam semesta ini sudah keadaan naza'. Bila-bila sudah nak mati. Apabila matahari sudah terbit daripada barat, ibarat alam semesta sudah sampai parasnya, nyawanya sudah sampai di halkum. Istighfar dah tak diterima lagi. Ya. Zaman itu nanti kepayahan orang kemarau apa semua, kau ada banyak makanan, kau ada banyak air, banyak stok apa semua begitu. Ada artikah kalau rupanya kau berada di pihak sebelah sana? Orang bilang tak ada makanan, rupanya banyak mewah. Ada roti, ada apa semua. Diorang supply roti, kau supply tuna. Diorang supply roti, kau supply peanut butter. Na'udzubillah. Bukan begitu. Bahkan yang nama mukmin akan lapar. Dan kalau kau ada makanan segudang sekalipun, tak dirompak orang sekalipun, paling tidaklah kau Muslim jenis apa?
Ketika itu kau tahu lapar kan, sebab itu kau stok makanan kan. Kau boleh tergamak ke jiran kau lapar, satu kampung kau lapar, padik sana lapar, padik sini lapar semua? Dan kau anak beranak ada makanan banyak, kau boleh tergamak ke? Orang sana lapar, sini dahaga, lapar, dahaga, orang kodek-kodek cari ubi, orang kodek-kodek apa semua. Tiba-tiba kau anak beranak kat rumah makan-makan. Jenis Muslim jenis apa kau? Kalau ketika itu, kalau kau punya PL begitu, kau Muslim jenis apa? Kau Muslim jenis apa? Kau kena buka gudang kau. Hari tu juga ambil. Siapa nak ambil. Ambil. Setengah hari habis. Jadi apa guna kau stok makanan banyak-banyak? Apa guna kau stok makan banyak-banyak? Dan another one more thing. Kalau Nabi sudah bilang kenyangnya tu dengan tasbih, satu subhanallah lebih manfaat daripada dunia dan isinya tu. Satu subhanallah. Apa nilai yang kau punya canned food? Apa nilai yang kau punya makanan berbanding dengan kalau kau boleh dapat dunia dan isinya? Ketika itu tuan-tuan yang masih hidup tolong. Tuan-tuan masih hidup tengok. Lapar. Kita sudah ingat, kita sudah belajar. Kita suruh tasbih. Baca ratib atas, baca ratib haddad. Ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4 kali, ada yang 3 kali. Kalau 3 kali itu cukup 3 meal satu hari. Kenyang lah. Kenyang. Kalau yang kenyang, cuba test. Pada hari itu kita test ya. Dalam 4-5 orang kau kenyang. Subhanallah, kenyang pula. Cuba muntahkan sikit, jangan muntah banyak. Tengok. Apa keluar? Keluar laksa. Keluar biryani. Keluar martabak. Kita tak makan pun. Kalau Allah boleh masukkan, kalau subhanallah tu lebih istimewa daripada dunia dan isinya, dia lebih istimewa daripada laksa dan martabak dan biryani lah. Apa guna kau adakan tuna, adakan sardin kalau kau boleh dapat yang lebih istimewa daripada biryani dan laksa dan martabak lah. Hatta biryani, laksa dan martabak pun, apa kita bilang sekarang ada sop jenis pisen baru, apa namanya? Oden. Oden ya. Oden pun boleh ada lah pada ketika itu. Yang taufu pun boleh ada lah pada ketika itu. Kalau Allah Ta'ala mau kasih kau kenyang, kau boleh kenyang. Tom yam pun ada lah. Pun boleh ada lah. Semuanya itu. Lebih, jangan ketika itu kau masih ingatkan nak makan juga. Kalau kau dah tasbih, tak kenyang juga, istighfar. Dah istighfar, kenapa tasbih tak boleh hinggap dalam hati kau pasal hati kau kotor. Sebab itu tak ada manfaat. Istighfar baru tasbih. Nanti baru kau boleh kenyang. Istighfar juga, tasbih juga tak kenyang. Syahadat. Kenapa nak mati? Dah lah. Begitu. Ketika itu, bukan makan tak makan. Bukan hidup tak hidup pun. Iman tak iman. Mati standby. Anytime kau boleh kena bom, mati anytime kau boleh kena tikam. Sudah Nabi sudah sebut perkara itu. Yang pentingnya pada ketika itu, iman tak iman. Bukan makan tak makan. Bukan hidup tak hidup pun. Ada dia nak survive dengan anak beranak dia satu rumah, selesa-selesa, nanti dah cukup, dah zaman dah tenteram balik lepas 3 tahun, semua everything sudah clear, baru nasib baik kita tak mengalami ini ya. Bahkan Nabi suruh hidup di dalam hutan. Nabi suruh hidup bela kambing, minum susu saja kalau boleh. Minum susu kambing. Maknanya ala kadar apa seadanya. Kau boleh nak stok up makanan pulanya. Kalau kau stok up makanan, sama ada makanan kau dirompak, ataupun makanan kau kena bom, ataupun ada makanan tapi kau rupanya yang mewah ketika itu siapa? Orang-orang baik ke orang jahat? Orang jahat. Apa makna kau banyak makanan tapi kau berada di pihak sebelah sana? Na'udzubillah. Dan Muslim jenis apa engkau? Muslim jenis apa engkau? Kalau orang semua lapar, kau ada makanan kau saja, anak beranak ada makanan banyak, dan kau boleh simpan makanan untuk 3 tahun, sedangkan orang 3 hari dah tak makan. Apa Muslim jenis apa engkau? Apa Muslim jenis apa engkau? Dan bikin apa kau nak simpankan canned food kalau kau boleh dapat biryani dan laksa, dan ungkep, dan rendang, dan soto, dan rojak. Dan yang dari Allah tu lebih istimewa daripada soto dan rojak dan ungkep dan apa semua. Kena faham konsepnya tuan-tuan ya. Itu konsep antara mati, antara iman dengan kufur. Mati dan hidup pun tak kisah sangat. Macam orang nak sakaratul maut lah. Orang sakaratul maut kan berapa hari dalam hospital tak makan, tak minum. Ada ketika itu, masukkan air soto. Doktor masukkan air soto, masukkan air rojak. Ada. Air glukos saja pun dah cakap dapat dah bagus. Alhamdulillah dapat masuk air glukos. Jadilah. Jadilah. Kalau sampai satu level, air pun tak masuk. Dapat oksigen nyawa saja. Jadilah. Oksigennya ketika itu ialah iman. Kau dapat iman saja, jadilah. Dan kau tak dapat lainnya pun tak apa. Paling-paling banyak kau lapar, habis tak tahan, habis dah lapar macam mana? Paling-paling banyak sekali, seorang manusia akan merasa lapar, paling-paling lama sekali, paling-paling banyak sekali lah 7 hari aja lah. Lepas tu dah tak ada lapar lagi. Betul?
Kau nak siapkan makanan 3 tahun bikin apa? Sedangkan manusia tahan lapar, boleh tahan lapar sama 7 hari. Paling lama 7 hari. Lepas tu dah tak payah lapar lagi. Apa pasal? Mati. Dah mati pun dah tak payah nak lapar lagi. Sudah. Takkan kau tak boleh tahan. Lepas tu kau dapat makan hari-hari dalam barzah. Kau mati aja dihidangkan terus martabak, dihidangkan soto, dihidangkan apa balik, dihidangkan jemput-jemput. Ini kita surga orang Melayu kita lah. Biasa dapat itu aja dah happy ya. Tapi dari sisi Allah lebih daripada jemput-jemput. Pokoknya jangan ingat materialistik. Jangan nak kembalikan keadaan anda seperti sekarang ini. Bendanya dah berubah. Dan kita sedang menjurus menuju kepada itu, tuan-tuan sekalian. Kuatkan iman sekarang. Kuatkan iman. Latihkan sabar dan redha. Bila-bila saja apa-apa akan tercetus. Sekarang saja kita tengok COVID ni tak turun-turun angkanya, daripada sikit boleh sampai jadi ribuan-ribuan. Setiap hari boleh sampai ratusan. Yang mati sampai puluhan. Allah, seram juga kita tengok ya. Tak kau tak seram begini. Boleh kali dalam tempoh raya saja. Kita tengok raya lepas raya ini dah berbeza. Raya lepas kita dah tak beraya. Tahun ini lebih bukan tak beraya, lebih seram angkanya. Tahun lepas tak beraya pun tak lama jadi PKPB, boleh juga gerak sikit apa. Sekarang makin ketat lagi hari rayanya. Raya tahun sebelumnya tu gembira, boleh makan ketupat, boleh ke sana kemari semua. Tahun depan macam mana lagi? Kau pasti akan happy, pasti akan balik semula. Kalau boleh lebih teruk, kalau boleh lebih baik, boleh tak jadi lebih teruk? Mungkin lebih teruk. Dan Nabi dah mengatakan akan jadi lebih teruk lagi. Begitu konsepnya ya. Yang kau patut jaga sekarang iman. Kalau kau masih ingatkan untuk dunia dan kemewahan kau, seram. Tak apalah, bolehlah kalau kau nak aku dunia, kau masih fikir nak dunia dan mewah, bolehlah. Dan di sana ada satu grup yang akan mewah dan ada banyak dunia. Dajjal and the group. Na'udzubillah min zalik. Berlindung sama Allah Ta'ala. Ya. Be prepared. Ketika itu Allah Ta'ala betul-betul kasih kita makan, kasih kita apa semua. Alhamdulillah. Tak ada Alhamdulillah. Be prepared for the worst. Ya. Dan Nabi bilang kan keadaannya akan kemarau, akan gitu. Kau pula cuba nak lawan dengan gitu. Dan kau tak ingat bahawa pihak Dajjal and the group banyak makan, ada hujan, ada apa semua. Jangan kau pulaknya ada banyak grup tapi kau banyak makan, banyak persediaan, banyak apa, tapi kau dalam grup sana. Ada makna? Tak ada makna. Baik, buka kitab Mukasyarafatul Qulub kita sampai muka surat sabar dan sakit. Betul? Dah masuk ni? Baru masuk ya? Bab ketiga, sabar dan sakit. Yang pertama kita sudah sebut tentang takwa, tentang takut pada Allah. Yang kedua kita sudah sebut menangis, ya. Yang ketiga Imam Ghazali bawakan di sini sabar dan sakit. Ini semua adalah manis sebetulnya. Ya. Sehingga kan Sayyidina Ali orang Islam ya, tidak sayugianya within 40 days, dalam 40 hari tak diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian. Dalam 40 hari ada satu ujian. Sayyidina Ali kalau sudah 30 hari belum ada perkara-perkara yang meresahkan yang timbul, dia sudah mula panik. Ada kenapa aku dah tak masuk dalam golongan ke? Aku tak ada masuk dalam golongan ke? Allah. Dapat ujian, Alhamdulillah. Begitu ya nama umat Islam ya. Bukan sengaja happy dan gembira dan senang. Ada something yang trigger, ada something yang gitu. Alhamdulillah aku masih diuji oleh Allah. Syukur Alhamdulillah. Begitu ya. Jadi sabar. Dan sakit itu semua tu adalah pencuci dosa kita. Pencuci dosa kita. Dengan kita dapat apa kepayahan? Senyum. Gembira. Mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab makam kau naik di sisi Allah Ta'ala. Kau nak minta wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku bersyurga bersama dalam orang-orang yang baik. Orang baik itu apa amalannya? Macam mana akhlaknya? Takwa, amalnya banyak. Engkau apa amal engkau? Dan macam mana takwamu? Tapi minta, dan Allah Ta'ala itu pemurah nak beri. Kau kena cukupkan markah. Maka diuji oleh Allah Ta'ala, diberi kau payah, diberi kau susah, supaya markah engkau naik. Ya. Markah engkau naik. Sebab itu lepas Ramadan, banyak kawan-kawan kita dapat ujian bermacam-macam. Ada yang ada singkinya pecah. Ada yang ada matanya kena apa tu? Mercon. Allah. Yang ada apa masuk hospital mak mertuanya. Yang ada berbagai-bagai semua tu ujian daripada Allah Taala. Mudah-mudahan alamatul gabul. Markah besar nak masuk, maka tak cukup kapasiti kecil. Radio kecil nak masuk current besar.
maka radio tu tengah di-adjustkan, tengah dibuka skrunya, tengah di-screwdriverkan, tengah diginikan, tengah diganti wirenya biar dia boleh masuk current besar, biar soundnya biar kuat. Begitu. Sedang di-adjust, sedang di-repair oleh Allah Ta'ala. Begitu. Sabar dan sakit. Barang siapa ingin selamat daripada azab Allah, mendapatkan pahala dan rahmatnya dan masuk ke syurganya, hendaklah dia menahan nafsu daripada segala keinginan dunia di samping sabar atas segala kesulitan dan musibahnya. Betul tak? Subhanallah, cakapan ini menyokong apa yang kita cakap tadi. Tanggung kepayahan, tanggung. Endure the pain, endure the hardship. Be patient and reda dengan segala qada dan qadar Allah Ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Belum kena bala dah tak sabar, dah nak siapkan makanan bergudang-gudang. Seramlah. Itu bukan ciri-ciri orang yang sabar. Ciri orang sabar, mudah-mudahan dia persiapkan iman dia dahulu. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, sungguhnya baginda bersabda, Allah telah berkata, barang siapa ditimpa bencana, lalu dia mohon perlindungan daripadaku, pasti aku memberinya sebelum dia meminta. Tengok ni janji Allah ya. Ni janji Allah. Bencana lapar, bencana perang, bencana ugutan orang. Lindung dengan Allah. Hatinya terus ingat Allah. Belum minta pun, ya Allah selamatkan aku daripada bom Yahudi. Ya Allah selamatkan aku daripada wabak. Tapi hatinya terus ingat, ya Allah darimu, ya Allah. Dia belum angkat tangan, Allah Ta'ala dah lindungi dia lah. Sebab itu ya, kita tengok dalam perang ya. Dalam perang, dalam kita punya doa, dalam kita punya doa kunut nazilah, Allahumma dfa' wasrif anna wa 'anil muslimina al-adha wal bala' wal waba' wal ghara' wal amrad wal hurub wasyidah wal fitan ma zahara minha wa batan. Ya Allah, palingkanlah, tolakkanlah, palingkanlah daripada diri kami dan juga muslimin sekalian bala', waba', harga mahal, sakit, aniaya, ganggu, perang, semua minta. Habis kata benda tu akan ada. Macam mana pula kau bilang nak minta, nak elak? Kalau engkau dipelihara oleh Allah Ta'ala, dihujani bom sekalipun, kau tak apa-apa. Kau tengok bom jatuh, pisau melayang, keris melayang. Takdirnya kau buat hal kau saja. Kau boleh tikam, kau tikam. Kau tak boleh tikam, kau begitu. Kau terpelihara. Dan barang mahal, agak-agak semua orang affected tak? Yang ada orang dari sekarang tak affected. Kalau yang ada orang harga barang pun dia tak tahu. Macam mana dia tak tahu mahal tak mahal? Yang ada orang segala keperluan diri tak tahu barang berapa semua tu. Dia tak tahu duit banyak, duit sikit pun dia tak kisah. Harga barang berapa pun dia tak tahu. Macam mana nak tahu sekali orang bilang barang mahal? Ya, daripada dia tak tahu harga barang pun dia tak tahu. Macam mana dia nak terjejas dengan harga barang mahal? Ada orang akan dipeliharakan oleh Allah Ta'ala. Ada orang akan dipeliharakan oleh Allah Ta'ala. Pada orang ditimpa sakit, dia tak rasa sakit. Kenapa? Hari-hari dia dah sakit. Sakit tu pada dia normal. Sakit tu pada dia dah normal. Orang kena sakit sikit, Allah anak sakit. Sakit. Sian ya, sabar. Aku tengok dia lagi sakit. Apa salah pula dia? Okey, pasal hari-hari dia dah sakit. Hari-hari sakit. Maka pada dia sakit tu bukan satu timpa. Sakit tu satu pakaian, satu biasa. Maka orang-orang semua tak terjejas. Tak terjejas. Kadang-kadang Allah Ta'ala pelihara dia, selamat memang dia sihat. Kadang-kadang sakit tu menjadi selamat bagi diri dia. Allah Ta'ala cara Allah Ta'ala lain, bukan macam cara makhluk. Yang ada orang kena lapar. Alamak, tak makan 3 hari. Yang ada orang tak kisah pasal apa, hari-hari memang makannya roti sekeping. Lapar tu dah memang biasa dia. Tak menjadi apa semua. Engkau makan macam-macam. Asal makan mesti melunggun. Nanti kau rasa lapar lah. Yang ada orang dia lapar tu dah hari-hari, dah pakaian dia. Bangga kepada orang, lapar. Pada dia dah biasa. Ini perkara biasa. Lapar tu dah biasa pada dia, pakaian dia tu. Jadi doa minta tu dapat, tapi cara dapatnya bukan kau ingatkan tak ada lapar, tak ada apa dengan makanan segudang ya. Bukan ya. Bukan. Kadang lapar tu menjadikan pelindung daripada lapar. Kadang bila kena lapar, dah biasa. Alah setakat makan tak makan 3 hari. Aku biasa tak makan 6 hari. Begitu ya. Jadi lapar menjadi peninding dia. Miskin menjadi peninding dia. Nanti tak ada harta. Orang kaya mana orang kerugian 3 juta teruk tak? Agak-agak pening tak kepala dia? Ana punya bisnes sekali drop 3 juta.
pada engkau. Sekarang anda punya simpanan tinggal hanya dalam apa? Tinggal dalam 2 juta saja. 3 juta tiba-tiba gaib. Dia punya pening, dia punya macam kucing berak rambut, macam ayam berak kapur. Serta pak cik itu tak pernah 3 juta, RM50 pun susah nak dapat dalam poket dia. Dia ada desah tak? Bilang 3 juta aku tak pernah rasa pun. Kau tengok difference-nya. Nampak ya? Anak punya bisnes tiba-tiba drop, hilang 3 juta. Anak punya simpanan tinggal 2 juta saja. 2 juta saja, aku RM50 pun tak pernah, jarang nak rasa. Jarang dalam poket aku. Maka dia relax saja. Ini sedang 3 juta, ini hanya ada RM3. Tapi dia tak rasa apa-apa. Mana lebih manfaat? Mana lebih manfaat? Tengok Allah punya cara buat kerja. Kau jangan rasakan hilang banyak tu aja sedih, resah. Resah. Yang ada orang memang tak pernah rasa pun. Begitu ya. Dan Allah punya kuasa ya. Allah punya kuasa. Cara Allah Ta'ala nak merelakskan hambanya tu lain. Yang ada relax hambanya, dia dapat 3 juta. Tahun depan dapat lagi 15 juta. Tahun depan lagi 20 juta. Itu namanya happiness. Yang ada orang hari-hari dapat cukup makan dan minum, itu happiness. Hilang 3 juta sedih. Dia tak pernah ada, kalau dapat RM3 dia dah happy. Temahak. Barang siapa ditimpa bencana lalu dia bermohon perlindungan daripadaku, pasti aku memberinya sebelum dia meminta. Dan barang siapa ditimpa bencana lalu dia meminta perlindungan kepada makhluk, pasti ku tutup semua pintu langit baginya. Na'udzubillah. Kau minta perlindungan daripada makhluk. Makhluk tu termasuk apa tahu? Harta simpanan raja-raja zaman silam di pulau sana dan pulau sini. Termasuk harta muslimin yang berada di World Bank dan New York Bank. Termasuk makhluk tu apa tahu? Tuna dan sardin dan peanut butter yang kau cakap tadi. Dapat. Mungkin dapat juga. Mungkinlah dapat jugalah. Sebab gudang kau kukuh, orang tak boleh rompak. Pintu langit tertutup. Begitu kau mati juga tak? Mati. Lapor kau kat sana. Dah tertutup pintu langit. Lapor tak ada makanan. Begitu kau mati, dihidangkan bertalam-talam di sana. Begitu ya. Ingat ya. Ketika itu tujuannya mati ya. Makin dijaganya iman ataupun kafir. Na'udzubillah. Bukan kenyang ataupun lapar. Bukan mewah ataupun miskin. Be prepared to be poor and very poor. Be prepared to live in hunger. In thirst and hunger. Maka bagi ya. Baik kalau ada wabak sekalipun. Kau tak mohon kepada Allah, kau tak serah tawakal pada Allah, seolah-olah macam Allah Ta'ala tutupkan pintu langit. Kau cuba makin kau ikhtiar macam-macam, makin kadang-kadang wabaknya makin merebak. Kalau kau try to fight dengan cara engkau, dengan gaya engkau, kau lupakan Allah. Tapi kalau kau serah sama Allah, kau serah sama Allah Ta'ala, Allah beri tanpa kau minta. Kau try to fight dengan macam-macam hal kau tu. Baik wabak, baik balak, baik apa semua. Allah Ta'ala tutup pintu langit. Allah Ta'ala tutup pintu langit. Siapa boleh buka? Tak boleh buka. Maka bagi orang yang berakal, wajiblah dia bersabar atas bencana yang menimpa. Why we learn this? Bagi orang-orang yang dah kena dan disabar pada dia, ini yang aku cakap ni, yang aku sedang experience. Yang kita ni belum kena, kita baca ni pasal kau akan ditimpa payah, jadi kau standby kan sabarnya. Kita belajar sabar ialah kalau kau memang dah dalam susah, biar kau reda dan kau gembira. Rupanya aku dalam selamat rupanya. Tapi kalau kau dalam senang, bermakna kau be prepared, kau akan dapat susah. Dan sabarnya dah di standby-kan, sabarnya dah diajarkan. Ya. Kau belajar untuk apa kau belajar tasawuf? Untuk apa kau belajar kitab sabar dan reda? Kalau kau yang kau standby-kan ialah sabar dan reda ketika susah. Bukan standby-kan makanan bergudang ketika susah. Itu bermakna dah be prepared untuk tak nak sabar. Na'udzubillah. Ya. Bukan saya bilang tak usah simpan makanan ya. Nabi pun ada simpan makanan untuk isterinya. Tapi Nabi simpan makanan, yang ada setengah isteri Nabi simpankan makanan stok 1 tahun. Simpannya 1 tahun. Selang berapa hari dah habis.
Simpannya 1 tahun. Berapa hari dah habis. Kau dapat orang yang begitu, tak apa. Dia fikir anak beranak dia saja. 1 orang 3 botol. 1 orang 1 can. Apa banyak bilik ini. Semua setengah bilik penuh makanan. Makanan aja lah. Tikus datang makan habis semua. Kau dah tak boleh apa lagi. Allah, susah mau cakap. Maka bagi orang yang berakal, wajiblah dia bersabar atas bencana yang menimpa. Tidak ragu atau mengadu kepada makhluk. Maka dia akan selamat daripada seksa dunia dan akhirat. Seksa dunia dan akhirat ya. Dunia pun sengsara, dia boleh tertanggung. Dan akhirat, dah lah kau ditimpa ujian. Kau tak sabar. Nak struggle, nakkan keselesaan. Tak nak tanggung kepayahan itu ya. Dunia pun kau tak boleh lepas. Kau dah pintu langit ditutup. Akhirat, masuk dalam azab Allah Ta'ala. Sesungguhnya bencana yang paling pedih hanya menimpa para Nabi dan Wali. Para Nabi dan Wali, Nabi kita, sahabat Abu Talha ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat dah lapar, gali parit, perang Khandak. Tengok Rasulullah, dia buka bajunya, dah ikat perut sendal batu. Nabi selak bajunya, sendal 2 ketul batu. Nabi lagi lapar. Mesti Nabi-Nabi lebih lapar pada sahabat. Engkau buka bajunya, ada 2 tin sardin. Alamak, susah mau cakap. Alamak. Yang ada buka bajunya ada 2 keping prata instant. Alamak, pun susah nak cakap lah. Tak tahulah apa nak cakap. Ya. Alamak. Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu an telah berkata, bala merupakan pelita bagi orang arif. Subhanallah. Pelita bagi orang arif ya. Dia dapat bala, terus di hatinya bercahaya, makin ingat Allah Ta'ala, makin dekat kepada Allah Ta'ala, makin terpandu kepada Allah. Menyedarkan orang murtad, memperbaiki orang mukmin dan menghancurkan orang yang lengah. Bala ya. Tidak seorang pun akan mendapat manisnya iman sebelum dia ditimpa bala, rela dan sabar. Innal habib al-mustafa nur rafatin